Masa diorang ni duduk dekat atas tikar tatami dan baru je nak makan, tiba-tiba ada letupan bom atom. Disebabkan letupan tu, diorang ni telah terpelanting ke dinding. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak cerita kisah yang lain daripada yang lain. Benda ni boleh dikatakan juga sebahagian daripada sejarah dan juga sebahagian daripada jenayah dunia. Cerita ni memang sangat-sangat tragis sebab melibatkan ratusan ribuan nyawa telah terkorban. Apa yang lainnya? Sebenarnya hari ni aku nak cerita tentang kisah pengeboman yang terjadi di Hiroshima. So maksud aku lain tu sebab sebelum ni aku tak pernah cerita pasal kes-kes letupan ni. Mungkin korang dah pernah dengar kisah tragis ni pada sebelum-sebelum ni. Tapi tak apa, aku nak cerita dekat korang lebih dalam lagi. Dan juga tentang satu kisah yang bagi aku sangat sedih, di mana dia ni seorang mangsa yang telah berjaya atau telah survive daripada kes letupan bom atom. Even adik-beradik ni berjaya selamatkan diri diorang dan diorang ni survive. Tapi sebenarnya kesan nuklear tu ada side effect kepada tubuh badan mangsa. So without wasting any time, let's get started. Sebelum aku cerita tentang pengalaman mangsa tadi, aku akan cerita tentang sejarah pengeboman ni dulu supaya korang lebih faham. Pada 6 Ogos pada tahun 1945, iaitu 76 tahun yang lepas, Amerika telah mengebom negara Jepun, atau lebih tepat lagi di sebuah tempat yang dikenali sebagai Hiroshima. Dan pada masa tu dalam kejadian Perang Dunia yang kedua. Kejadian pengeboman ni berlanjutan sampai 3 hari, iaitu sampai 9 Ogos. Kejadian ni telah merakut nyawa sehingga 226,000 nyawa. Mostly orang-orang yang terlibat dalam kejadian ni adalah orang-orang awam ataupun orang-orang yang tak bersalah. Cuma 20,000 daripada jumlah tadi adalah melibatkan tentera Jepun. Bom yang dilepaskan oleh Amerika ni mempunyai seberat 4,400 kg dan sepanjang 3 meter. Bom tadi telah diberi nama sebagai Little Boy dan telah dijatuhkan dengan menggunakan sebuah pesawat B-29. Pada pukul 8.15 pagi, Little Boy ni telah dijatuhkan ke atas Hiroshima. Awal tu diorang target untuk jatuhkan bom ni dekat sebuah jambatan IOI, tapi disebabkan pada hari tu angin agak kuat, so bom tu jatuh agak lari daripada sasaran yang sebenar dan kemudian telah terjatuh ke atas sebuah hospital. Little Boy tadi telah memusnahkan kawasan seluas 1.6 km dan kesan letupan tadi sampai ke 11 km. Motif utama sebab apa Amerika ni bom Hiroshima, sebabnya diorang nak Jepun ni mengaku kalah. Tapi Jepun ni dia tetap tak nak mengaku kalah. Pada 9 Ogos, sebuah bom yang dikenali sebagai Fat Boy telah dilepaskan pula. Bom yang kedua ni dijatuhkan ke atas Nagasaki. Fat Boy mempunyai berat 4,670 kg dan sepanjang 3.3 meter. So dia saiz dia besar sikit lah daripada bom yang pertama. Macam biasalah, Fat Boy ni pun dilepaskan dengan sebuah pesawat B-29. Letupan Fat Boy kali ni memang agak teruk sikit sebab dia punya saiz kan besar berbanding Little Boy. So memang memberi kesan yang sangat besar kepada Nagasaki. Even Jepun ni dah 2 kali kena bom. Menteri Perang Jepun iaitu Anami dengan menteri-menteri dia yang lain memang tak nak mengaku kalah. Sampailah Raja Jepun yang bernama Hirohito telah bertitah supaya Jepun ni mengaku kalah je. Kalau diorang ni tak menyerah, maybe diorang ni akan dibom lagi dahsyat lagi lepas ni. So pada 15 Ogos, Jepun telah menyerah kalah dan Perang Dunia Kedua pun telah tamat. Seramai 650,000 orang telah selamat daripada kejadian pengeboman dan ada segelintir daripada diorang ni yang hidup tapi dalam kesakitan disebabkan radiasi atom tadi. Alasan kenapa Amerika ni bom Nagasaki dengan Hiroshima ni, kononnya diorang kata diorang nak tamatkan peperangan. Kalau Jepun tak kena bom, kemungkinan besar perang tadi tu dia akan berlanjutan dan banyak lagi nyawa akan terkorban. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana dan macam mana cara diorang ni berfikir. Diorang jatuhkan 2 biji bom tu pun dah banyak menghabiskan atau banyak mengambil nyawa orang yang tak bersalah. Tu tak termasuk lagi penduduk Jepun yang terkena radiasi daripada atom nuklear tu. Sampai ke hari ni, kejadian pengeboman tu masih tak dapat dilupakan oleh penduduk Jepun. So aku akan teruskan kepada kisah dua beradik ni, yang mana diorang ni telah terselamat daripada kejadian tu.
masa bom dilepaskan ke atas bandar Hiroshima. Dua beradik ni pada masa tu diorang masih lagi kecil. Sadako Sasaki masa tu dia baru berusia 2 tahun dan abang dia yang bernama Mashiro Sasaki berusia 4 tahun. Pada masa tu dua beradik ni dengan family dia berada 2 km dari tempat bom meletup. Abang Sadako ni cerita pada pagi tu cuaca sangat cerah dan orang Jepun boleh melakukan rutin harian macam biasa. Ayah Sadako awal-awal pagi dah keluar untuk pergi bekerja. Manakala pada pagi tu nenek diorang berdua ni telah menyediakan breakfast dan panggil Sadako dengan abang dia untuk breakfast sama-sama. Masa diorang ni duduk dekat atas tikar tatami dan baru je nak makan, tiba-tiba ada letupan bom atom. Disebabkan letupan tu, diorang ni telah terpelanting ke dinding. Masahiro dengan nenek dia memang tak ada cedera apa-apa, tapi adik dia hilang. Bila diorang cari dekat luar, rupa-rupanya adik dia Sadako tadi tu telah terpelanting keluar rumah dan dijumpai terduduk dekat dalam sebuah kotak di depan rumah. Keadaan Sadako pada masa tu memang terpinga-pinga, tak tahu apa-apa yang jadi. Yelah, sebab dia baru 2 tahun kan, dan seluar dengan baju dia terkoyak dan terbakar. Tapi Sadako ni dia tak ada cedera apa-apa. Jiran-jiran diorang semua mati serta-merta disebabkan bom tadi. Dianggarkan lebih daripada 70,000 nyawa yang telah terkorban. Sadako kemudian membesar dan sihat tanpa ada sebarang masalah. Dia juga sangat-sangat aktif macam kanak-kanak yang lain. Dan Sadako ni memang sangat aktif dalam aktiviti bersukan dan dia merupakan pelari yang terpantas dekat sekolah dia. Kehidupan Sadako memang sangat perfect sampailah dia ni dah capai usia 12 tahun, iaitu 10 tahun selepas kejadian pengeboman tadi. Satu hari dekat sekolah dia ni ada aktiviti sukan, larian berganti-ganti. Dalam sukan ni of course lah Sadako akan terlibat. Selepas dah settle main tu, Sadako ni dia mula rasa pening dan badan dia rasa sangat-sangat letih. Tapi Sadako ni fikir mungkin dia penat dengan pening tu disebabkan dia berlari tadi. Tapi kan sakit kepala, pening kepala, letih ni tak berhenti setakat tu je. Pada hari-hari yang datang, Sadako ni still mengalami pening kepala, sakit kepala. Dia pening sampai kan dia terjatuh dan dia tak boleh nak bangun sendiri sebab dia tak mampu. So kawan-kawan dia dekat sekolah ni pun beritahulah dekat cikgu yang Sadako ni tak sihat. Kemudian Sadako telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan selanjutnya. Hasil pemeriksaan doktor, Sadako ni telah disahkan menghadapi leukemia, iaitu sejenis kanser darah. Biasanya orang yang ada penyakit kanser leukemia ni akan berakhir dengan kematian. So bila Sadako ni tahu nasib dia akan mati pada penghujungnya, jadi dia rasa sangat-sangat takut. Setiap hari dia akan menangis dekat hospital. Dia teringin nak ke sekolah macam dulu lagi, boleh bermain, boleh berjumpa dengan kawan-kawan, tapi dia tak mampu sebabnya dia terpaksa tinggal dekat hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Satu hari ada kawan baik dia yang bernama Chizuko telah datang melawat Sadako dekat hospital dan dia ada bawa origami bangau. So BFF dia ni pun ceritalah tentang sebuah legenda mengenai origami bangau ataupun bangau kertas. Menurut legenda tu, bangau ni merupakan seekor haiwan yang suci yang hidup selama 100 tahun di Jepun. BFF dia ni cakap juga, kalau kita buat 1000 origami bangau tadi tu, kita akan sembuh daripada sebarang penyakit. Bila Sadako ni dengar cerita BFF dia pun nak buatlah origami bangau tadi dengan harapan dia nak sembuh daripada penyakit leukemia dia. Tapi pada masa tu, kertas ni memang sangat-sangat susah lah nak jumpa dekat hospital. Setiap kali Sadako ni jumpa kertas, dia akan kutip dan dia akan buat origami bangau. Dia juga selalu minta dekat pesakit-pesakit lain kertas balutan hadiah yang diorang dapat ni, dia minta kertas balutan tu dan dia akan buat origami. Kadang-kadang tu Sadako ni akan gunakan kertas label yang diorang tempek dekat bekalan-bekalan Dubai. Family Sadako ni memang tak biarkan Sadako buat seorang-seorang diri. Jadi diorang pun tolonglah Sadako ni mendapatkan kertas dan menolong Sadako membuat origami bangau. Selepas dah hasilkan 500 origami, keadaan Sadako semakin membaik. Dan tak lama lepas tu, doktor ni bagi kebenaran kepada Sadako untuk balik ke rumah kejap. Hujung minggu pertama Sadako dekat rumah dia dah mula rasa pening balik. So Sadako ni terpaksa ke hospital balik untuk mendapatkan rawatan. Even dalam keadaan sakit macam tu, Sadako ni still lagi duk membuat origami bangau dia sebab dia memang nak sangat-sangat sembuh. Tak lama lepas tu, pada 25 Oktober pada tahun 1955, Sadako telah tidur buat selama-lamanya. Selama 39 kawan sekelas Sadako ni telah menubuhkan sebuah kelab bangau bagi menghormati kawan diorang. Dan kelab tadi telah mendapat sokongan sebanyak 3,100 buah sekolah yang lain. Pada Mei 1958, selepas 3 tahun kematian Sadako, wang yang telah terkumpul telah digunakan untuk membina sebuah monumen peringatan mangsa bom atom. Monumen tadi telah diberi nama sebagai Children Peace Monument. Bangunan monumen ni telah dibina di tengah-tengah Taman Keamanan Hiroshima, di mana lokasi itu berdekatan dengan tempat bom dijatuhkan. Sampai ke hari ni, kanak-kanak seluruh dunia masih lagi menghantar origami bangau ke Hiroshima. Dan origami tadi telah diletakkan di monumen peringatan Sadako. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.